Yang menjemput Yang Berhormat Tuan Loke Sifuk, Seremban. Tuan Ketua, soalan saya nombor 2. Sila, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih sahabat saya Seremban yang bertanyakan soalan. Soalan Yang Berhormat Seremban berkaitan dengan satu projek yang dinamakan KVDT2 ataupun dengan nama penuhnya Klang Valley Double Tracking Phase 2 ataupun yang disebut landasan kereta api berkembar di Lembah Kelang Fasa 2. Untuk makluman Yang Berhormat Seremban dan Dewan Yang Mulia ini, projek KVD22 adalah satu projek yang telah dimulakan sejak tahun 2017 lagi, iaitu bulan Disember. Yang mana projek ini telah dianugerahkan oleh kerajaan kepada syarikat Daya Maju LTAT Sdn Bhd dengan kos-kos yang tertentu. Kemudiannya pada tahun 2018, iaitu pada bulan Oktober, kerajaan pada masa itu telah memutuskan untuk menamatkan kontrak, tetapi telah diadakan rundingan semula dengan syarikat ini dan pada bulan Julai 2019 Jemaah Menteri pada masa itu telah bersetuju syarikat ini meneruskan projek KVD2 ini, KVDT2 ini. Tuan Yang Ketua, berhubung dengan soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Seremban berkaitan dengan ulasan Peguam Negara terhadap cadangan pihak kerajaan untuk menamatkan atau membatalkan kontrak projek KVDT2 ini kepada syarikat Daya Maju LTAT, sukalah saya mengambil saya menarik perhatian bahawa secara umumnya ulasan yang diberikan oleh Peguam Negara sebagai penasihat kepada kerajaan adalah supaya kerajaan benar-benar memastikan sesuatu penamatan kontrak itu mestilah dibuat berdasarkan kepada undang-undang ataupun perjanjian yang ada di antara kerajaan dengan pihak yang berkontrak. Yang keduanya, kerajaan juga mestilah memastikan bahawa fakta-fakta yang mencukupi untuk membolehkan kerajaan mengambil tindakan membatalkan sesuatu kontrak itu. Ini adalah untuk mengelakkan daripada tindakan-tindakan sivil undang-undang diambil oleh pihak yang berkenaan terhadap pihak kerajaan. Itu ulasan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada kerajaan, yang mana pada 25 hari bulan Oktober tahun 2020, satu memorandum Jemaah Menteri yang telah dibawa oleh Kementerian Pengangkutan mencadangkan supaya kontrak ini ditamatkan dengan alasan-alasan tertentu yang tak perlu saya sebutkan di sini. Dengan ulasan yang telah diberikan oleh pihak Peguam Negara, Jemaah Menteri terus membuat keputusan sebagaimana yang dipohon oleh Kementerian Pengangkutan untuk membatalkan kontrak ini. Dan akibat daripada penamatan ini, suka saya maklumkan kepada Dewan ini bahawa pihak kerajaan telah mengalami tuntutan sivil di mahkamah, iaitu terdapat 3 tuntutan sivil. Yang pertamanya satu semakan kehakiman ataupun judicial review. Yang keduanya writ saman atas breach of contract ataupun damages claim daripada pihak syarikat, dan yang tiganya ada permohonan injunksi yang diambil oleh pihak kerajaan. Setakat itu jawapan saya setakat ini. Terima kasih. Encik Menteri, sila soalan tambahan pertama, Seremban. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Terlebih dahulu, tadi Yang Berhormat Kota Baru mengatakan bahawa memorandum Jemaah Menteri oleh Menteri Pengangkutan dibawa pada bulan Oktober. Tapi mengikut makluman saya, Ogos, ya. 28 Ogos. Kalau 28 Ogos, 25 Ogos. 25 Ogos. Yang pertamanya saya nak tahu, adakah urasan terperinci oleh Jabatan Peguam Negara dimasukkan dalam memorandum Jemaah Menteri tersebut? Sebab saya ada mendengar bahawa ulasan Jabatan Perdana Menteri tidak diambil kira ataupun tidak diletakkan dalam MJM tersebut. Kerana implikasi yang sangat besar akan dihadapi oleh kerajaan. Kita tahu bahawa apabila surat setuju terima SST dikeluarkan, itu seolah-olah sudah ada satu kontrak
ada obligation contract di antara kerajaan dengan pihak kontraktor ini. Dan projek ini telah pun dilaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi, memang faktanya projek ini telah berlanjutan beberapa tahun dan latar belakangnya pernah dianugerahkan oleh Kerajaan Barisan Nasional terdahulu. Lepas itu dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kita rundingkan semula pengurangan kos dan dilanjutkan. Maka apa yang saya nak tahu ialah, adakah kerajaan bersedia untuk merundingkan semula untuk mengelakkan implikasi perundangan yang besar? Dan kalau perkara ini diambil ke mahkamah, yang pertamanya kerajaan berdepan dengan satu pampasan yang mungkin mengambil kira kos yang sangat besar, berbilion ringgit, dan juga kelewatan projek itu. Kerana apabila dia dibawa ke mahkamah, projek itu tak boleh berjalan. Dan ada landasan yang telah pun dikeluarkan di antara Kuala Lumpur dengan Seremban. Dan ini akan membahayakan pengguna-pengguna kereta api. Saya mohon supaya Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa adakah kerajaan bersedia untuk merundingkan semula dengan pihak kontraktor. Terima kasih Seremban. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Seremban. Dalam hal ini suka saya maklumkan dengan tegasnya bahawa bukan saja dalam kes sivil ini, dalam mana-mana kes sivil yang dihadapi oleh kerajaan, sikap kerajaan ialah terbuka untuk sentiasa merundingkan apa-apa penyelesaian dengan izin for amicable settlement out of court. Samalah dengan kes ini, pada hari Jumaat yang lepas dalam mesyuarat Jemaah Menteri telah membuat keputusan supaya suatu persepakatan dirundingi antara pihak syarikat ini dengan pihak MOT supaya satu penyelesaian terbaik, win-win situation dicapai antara syarikat. Memang saya akui bahawa kelewatan akan dihadapi oleh kerajaan untuk melaksanakan projek ini kerana ianya melibatkan beberapa tindakan termasuk injunction oleh pihak syarikat walaupun terhadap kerajaan, dan buat masa ini pihak syarikat telah mendapat interim injunction terhadap kerajaan. Namun demikian ada beberapa permohonan lain yang sedang ditetapkan tarikhnya oleh pihak mahkamah dalam bulan ini juga. Namun demikian saya yakin bahawa pihak kerajaan bersedia untuk berunding bagi menyelesaikan kes ini secara win-win situation. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat